Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin, penulis, penerbit dan tukang cetak. Baru-baru ini saya membaca satu komen daripada seorang sahabat penulis yang menyatakan rasa tidak puas hati dan kekecewaan apabila karyanya terbit di dalam majalah tetapi bayaran hanya RM15 sahaja. Bahkan situasi ini bukanlah situasi terpencil. Ada sebahagian penulis dapat RM10, dapat RM5, tak dapat langsung pun ramai. Ada yang dijanjikan RM50 dan tempoh masa diterima tu cukup lama. Bahkan saya pernah pergi mengisi satu program yang hanya mendapat bayaran daripada satu entiti yang begitu hebat, hanya dapat bayaran RM150 program di Kelantan. Jadi, apakah pandangan kita berkaitan tentang isu ini? Pada saya yang biasa berkecimpung dalam bidang ini, penulisan-penulisan saya sebahagian dahulu diterbitkan di surat-surat khabar. Demikian juga ada pengalaman 4-5 tahun berada di televisyen. Pada saya ada dua keadaan. Satu keadaan yang pertama adalah kita sudah buat perjanjian keuangan. Maksudnya kita dah janji, okey, saya akan berikan artikel saya. Tapi anda perlu berikan bayaran kepada saya untuk satu artikel yang tersiar sebanyak RM500. Contoh. Keadaan yang kedua, tidak ada apa-apa perjanjian. Penerbit call, "Assalamualaikum penulis, saya nak terbitkan tulisan anda. Saya nak jemput anda untuk mengisi rancangan sekian-sekian sebagai panel jemputan." Lalu kita pun kata, "Ya, saya ada masa, saya akan ikut." Jadi tidak ada apa-apa perjanjian keuangan di situ. Dua keadaan ini memberikan implikasi yang berbeza. Yang pertama, jika kita telah tetapkan bayaran, kita patut mendapat bayaran berkenaan. Sama ada kita terkenal ataupun tidak, kita dapat nilai-nilai yang lain ataupun tidak, tetapi jika kita sudah bersetuju dan mereka juga sudah bersetuju dengan terma yang telah disepakati sebelum daripada artikel kita disebarkan, disiarkan ataupun kita masuk ke dalam pentas, maka kita perlu mendapat bayaran. Situasi yang kedua, yang tidak ada apa-apa perjanjian, hanya penerbit telefon kita ataupun pembantu penerbit telefon kita dan kita setuju tanpa menyatakan apa-apa bayaran. Dalam hal ini, dan ini yang berlaku, ini mungkin yang komen tadi tu. Dalam hal ini, kita tidak perlu menuntut hak keuangan. Sebab memang kita tidak berjanji atas isu keuangan pun. Dan itu bukan menunjukkan kerugian kepada kita. Sedikit pun tidak menunjukkan kerugian kepada penulis. Orang nak tulis buku, nak masukkan artikel, nak masukkan nama dia dalam surat khabar, dia bayar ribu-riban. Orang nak masuk TV supaya wajahnya berada di kaca televisyen, dia perlu bayar ribu-riban. Tetapi kita yang dijemput untuk karya kita berada di situ, dan ataupun kita dijemput untuk berada di dalam rancangan itu, kita tak perlu bayar apa-apa, tetapi kita dapat satu nilai. Kita diperkenalkan, walaupun kita tak bayar ribu-riban, tetapi kita berada di kaca televisyen sama masanya, kemungkinan lebih daripada orang yang bayar. Orang yang bayar mungkin 5 minit, 10 minit sahaja. Tapi kita kadang-kadang masa yang kita diberikan 10 minit. Artikel kita, kadang puisi kita, sajak kita yang berada di dalam majalah, di dalam surat khabar. Kadang-kadang kita punya kolom itu lebih panjang
lebih jelas untuk dilihat, nama kita dibolkan lagi berbanding orang yang bayar. Oleh itu, penulis kena kenal pasti apa tujuan dia menghantar artikel kepada surat khabar, kepada majalah dan sebagainya. Adakah tujuan dia untuk mendapatkan publicity ataupun tujuannya adalah untuk mengaut keuntungan? Ramai penulis-penulis yang saya kenal menulis di blog-blog terkenal hari ini, menulis di tablet-tablet terkenal hari ini. Mereka tidak mendapat apa-apa bayaran. Tetapi orang kenal dia, kenal artikelnya kerana berada di tempat yang sesuai. Itu sekadar pandangan saya. Moga-moga dapat memberi sedikit pencerahan ataupun sedikit perkongsian pengalaman. Dan akhirnya kita terus menulis, terus menerbitkan, terus berkarya sehingga penulisan-penulisan kita menjadi pengisi yang terbaik untuk anak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.